إلى هدرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كافة من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصديقين والصادقات والصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Bapak, kepimpinan masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat, hadirin hadirat, ibu bapa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya diberi peluang dan ruang untuk kita sama-sama berada di rumah Allah dengan i'tikaf pada malam Jumaat yang mulia. Oleh sebab itu Allah memberikan lagi rezeki kepada kita untuk sama-sama hadir berjamaah ya di rumah Allah pada malam Jumaat yang mulia. Ikut kiraan Rabiul Akhir 11 Rabiul Akhir 1442 Hijri. Dan kita memohonlah kepada Allah mudah-mudahan ya penyakit Covid pandemik ya Corona 2019 itu diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengharapkan saya dan tuan-tuan, ibu bapa sama-samalah kita membanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di masjid-masjid, di musalla-musalla sama-sama kita berdoa. Ya. Kerana apabila Allah menitipkan atau meletakkan sedikit daripada musibah, maka dia nakkan makhluknya itu dekat dengan Tuhannya, bukan menjauhkan diri daripadanya. Oleh sebab itu walaupun kita ini kawasan kuning ya, tetapi datanglah jemaah, boleh datang jemaah, bukan tak boleh. Dalam SOP pun kuning dengan hijau sama aja ya. Boleh datang jemaah, tapi jagalah penjarakan ya. Pakailah pencukup separuh muka, jangan pakai cukup muka pula, separuh muka sudahlah ya. Bawalah alat lapik sebab di masjid ni dia mahu sedia dah sejadah tu, lapiklah. Lapik tu bukan sejadah juga. Lapik ya, halang, mudah-mudahan kod orang yang sebelum pada kita kod kalau yang sebelum pada kita tu kau bukanlah masjid mesti sejadah. Kalau tak bawa sejadah tak boleh mayang pula. Oh, tak boleh pula gitu. Sedat cik tangan cik belih cik iblis dengan syaitan ni memang jalan untuk tak bagi orang buat baik. Takut kerana sejadah ya, maksudnya buat lapik lah, nak halang, mudah-mudahan lah itu ya. Kalau ada kentola, bawa lah kentola ya. Jangan sabit benda tak ada tu menyebabkan tak jemaah. Allah tak bawa sejadah pula dah. Balik langsung tak jemaah. Sonok cik tan ni dengan cik leh ni tuan-tuan. Musim PKP ni gamak-gamak dia bersembang. Gamak-gamak saya lah. Dia bersembang. Aku tengok mu bergemuk nampak bulan ni. 9 bulan ni nampak gemuk, sehat. Apa tak sehat? Tak teruk kerja.
Nak halang lagi pergi masjid dak dah. Jumaat demo ramai tak pergi. Contoh. Gamak-gamak lah kalau boleh sembang dengan iblis dengan syaitan tu, kalau boleh sembang lah. Ya, kalau boleh sembang masuk dalam alam demo tu. Demo pun relax banyak lah. Masa PKPB ni atau PKPP ni dia kata apa? Tak teruk sangat. Nak halang mereka pergi jemaah, demo sendiri faham SOP. Demo kan nak bagi sangat gimana? Siapa kata? Kita zon kuning, bukan zon merah pun. Kan? Manong ni kawasan Manong lah lebih kurang lah, mungkin Manong lah sini ni. Masuk pejabat saya tu. Boleh jemaah seluas seruang masjid. Boleh lah. Tapi jagalah jarak tu. Tapi bila tak mari iblis kata, tak kejarlah kami. Tak payah tolong kejar, demo sendiri buat PN. Seronok demo, tu demo sehat. Kalau boleh sembang lah dengan alam demo lah. Kalau boleh sembang. Ya. Oleh sebab itu, bagi mudah je nak ibadat. Kan agama kata mudah, tu selalu susah kan. Ada ruang untuk beribadat sebab bila Allah bagi suatu tu, suruh kita dekat dengan dia. Tambah-tambah subuh kena ramai lah minta sebab subuh tu malam kan kita tidur. Dosa banyak tak ada lah. Bangun sembahyang terus minta doa. Pakat-pakat doa kita tak tahu siapa Allah nak makbul doa dia. Dak, saya nak harap mudah-mudahan 1442 ni kita tarawih di masjid. Hak 1441 baru ni entahlah mayang tarawih macam mana entah. Dia memang kata ustaz iblis bulan Ramadan kena tambah, betul lah dia kena tambah. Hak kita tu tak buat. Nak suruh suami jadi imam pun surah tak apa. Ini nak jadi bila nak selawat siapa tak tahulah pula ke orang Kuala ni mayang baru-baru ni tarawih. Ya, subhanal malikil ma'bud. Adakah? Di rumah baru ni sembahyang tarawih 1441 ni. Hak baru lepas ni 1441. Ni bulan Rabiul Akhir dah. Jamadil awal, jamadil akhir, rejak Sabar 4 bulan je lagi. 4 bulan je lagi ayah ibu nak masuk Ramadan. Tu kita mudah-mudah pakai doa lah. Ya. Pakai doa, ya. Memutuskan dan juga mudah-mudahan Allah angkat balik lah. Sebab kita nak syiar Ramadan, syiar masjid, ya. Lah ni pun syiar juga, tapi dia macam tak berapa nak hebat. Ramadan baru ni kita lah jadi imam, kita lah jadi Tok Bilal, kita lah lagi siap. Semua kita belakang. Kita lah hampa sejadah di rumah kita. Kita lah juga jadi bila Al-Khalifatul Awal kita agak baca. Kalau baca lah, kalau tak baca tak ada. Mudah-mudahan tahun ni 1442 Hijri ni pakat-pakat kita pakai doa lah, mudah-mudahan cepat Allah angkat tahun ni kita dapat tarawih sama-sama. Mudah-mudahan lah. Pakat-pakat duk senyap. Apa nak boleh? Apa nak jadi? Oleh sebab itu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah bagi sedikit peringatan atas kita, sepatutnya kita pakat ramai-ramai, ya. Yang di rumah buat di rumah, ya. Katalah tak muat masjid ni, saya tengok tak ada yang tak muat, kosong lagi ada. Katalah tak muat, pakat-pakat buat di musalla. Banyak surau yang dah saya bagi untuk buat Jumaat. Jumaat tu masjid tak ramai dah tu. Musalla yang keliling-keliling ni pakat saya bagi dah kebenaran untuk solat Jumaat. Nak suruh kempen masjid macam mana demo pakat pergi surau dah sebab saya agak bagi kebenaran. Tuan bagi apa? Sebab hari tu demo sekat sangat. Demo kata tak boleh lah apa. Bagi ruang lagi nak buka, bagi banyak orang boleh sembahyang. Itu je. Jangan bagi orang tak sembahyang. Buka surau-surau. Ya, musalla untuk sembahyang Jumaat yang mesti kapasitinya tak kurang 40 orang. Surau tu mesti 40 orang ke atas. Kalau tidak tak boleh buat Jumaat kok. Sebab kita Syafi'i. Kita bukan Syafi'i lah.
Ya, kalau sebab lain tu memang tak boleh pun. Mana ada Jumaat 6 orang, tak ada. Tu sebenarnya Jumaat ya. Oleh sebab itu marilah menyakit apa karya tak boleh tinggal tuan-tuannya. Karya tak boleh tinggal. Karya tak boleh tinggal. Kok mana pun mesti semayang juga. Ya. Tak kira lah imam tu imam bayar ke, imam tak bayar ke. Mesti. Mesti. Ya. Nah, oleh sebab itu karya tak boleh tinggal. Tapi Jumaat tak ikut syarat tak apa. Bayanglah Zuhur. Lepaslah karya. Itu kaedah dia. Ya, itu kaedahnya. Contoh kalau kita kuala ni boya. Boya. Zuhur merah kan? 6 orang ya. Boleh semayang. Maka Jumaat tak ada padanya. Main Zuhur je lah. Ya, sebab tak boleh semayang Jumaat ni illa ada berapa syarat. Maridatun, ya sakit, ya, nisa hukum, ya, kanak-kanak orang gila, tu semua tak payah mayang Jumaat dah tu. Ya dah. Tak apalah, tapi karya Zuhur kena mayang enggaklah. Ya. Bukan semua kena, ya. Bukan semua kena. Ya, oleh sebab itu tak boleh tinggal karya. Sebab karya ni ya melepaskan daripada dosa. Ya, peribadatan ibadat solat dengan main-main lah. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah sungguh-sungguh moga Allah angkat balik penyakit yang dia bagi pada kita ni. Mudah-mudahan selepas pada ini ya kita bersenang untuk melaksanakan ibadah. Itulah masa senang-senang dulu kita kata nanti dululah esok kita buat. Dah sampai masa teruk baru nak buat payah dah lah. Oleh sebab itu masa lapang sebelum masa payah. Ya, masa lapang sebelum masa payah. Oleh sebab itu Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah sebut kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah kata kaifa takfuruna billah. Mengapa wahai manusia ya nak tak mau laksana, nak ingkar, nak bantah. Kaifa takfuruna billah. Kenapa Allah tanya? Mengapa kita ni bagi manusia ni? Aku dah bagi peringatan sikit. Takut tak nak kembali kepada aku. Kaifa takfuruna billah. Allah kata. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ingat tak dulu kamu tak ada. Kemudian aku hidupkan kamu. Hidup ni sekarang ni bukan banyak dah pun. Kita ni masa hidup ni tak banyak dah pun. Umur tinggal sikit lagi, tenaga pun tak banyak dah. Ni. Yang duk ada lah ni. Fa ahyakum tu, yang Allah kata fa ahyakum tu. Yang duk ada kat kita ni banyak mana lagi? Dah lepas dah banyak. Masa muda dah lepas, tenaga banyak dulu, lepas dah. Masa banyak dulu, lepas dah. Lepas dah. Ni yang kehadak ni, tenaga dah tak banyak. Tenaga bukan banyak dah pun. Tak banyak dah. Lama kata Pak Ahyakum ni hidup ni tak banyak dah. Lama mana? Tak tentu lagi. Sembang derah lah kuat. Kuat tak ke mana? Umur 50, 60. Lagi tak kata dekat 40. Ya 40 ke atas tu tak ada dah. Tua dah tu. Tapi sembang derah lagi. Sembang tak jatuh. Ya. Ni umur tara-tara kita ni 50, 60. Tak banyak dah masa. Tak banyak dah masa. Ayah mak tak banyak dah masa. Tenaga lagilah tak banyak dah. Sembang kahwin 2, 3 mungkin haji lah ya boleh. Orang lain tak boleh sebab dia kerja hospital, dia ubat banyak. Dia tak pakai ubat kuat, dia makan ubat hospital ya. Tengok. Dia je boleh. Dalam sini rasa dia seorang ke 2, 3 orang. Tak ada 2 kau. Cikgu dak kau? Kau 2 kau cikgu? Saya tak tahu lah cikgu siapa.
Oh, gantilah ganti. Ganti. Tak ni dalam satu masa ni. Oh, jarang. Nah, oleh sebab itu, ya, tak usah dah hebatlah kita ni. Allah kata fa ahyakum, sikit sangat lagi dah hidup ni pun. Lepas ni Allah kata, summa yumitukum. Lepas ni mu matilah, Tuhan kata. Summa yumitukum. Lepas ni mati ya. Summa yuhyikum. Selepas kamu mati itu aku hidupkan semula untuk hari pembalasan. Summa ilaihi turja'un. Selepas tu bertemulah dengan aku buat seterus-terusnya. Allah akbar. Kena lama sangat pun dah. Tak lama dah. Tak sabit COVID pun mati. Kena COVID pada anda lagi ya. Tak sabit COVID pun. Ni. Kena COVID pada anda. Pada ada hukum akal, sebab dalam tauhid ni ada hukum akal, ya, hukum syarak, hukum adat dah. Pada hukum akal ni, hukum adat kata kalau kena tak lama lah pada adat kencing manis darah tinggi tu ada dah tak lama pada adat, ya, pada adat. Oleh sebab itu mudah-mudahan lah bila kita ingat ayat ni Allah sebut ngapa lagi kita tak buat, masa apa lagi kita tak laksanakan, ya, rugi. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan Allah beri sedikit lagi masa kekuatan untuk laksanakan amal soleh, insya-Allah. Bapa rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya nak bacalah sikit kitab ni, mudah-mudahan ambil manfaat daripada kitab yang ditulis oleh Tok Syekh kita, ya, sebab duk tazkirah aja, dia tak ada tengok pada asasnya, payah juga, ya. Tengok kitab lah sikit. Kalau kitab ni biasanya ni tulis bismillah lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab berdasarkan hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Bismillahif. Ya, kalau tak baca bismillah, Nabi kata tak dapat apa. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'un aw rahmatun. Tak dapat rahmat, ya, yang waktu mengalir kebaikan tu sentiasa dapat baik tu tak ada, ya. Apa lagi? Terputus segi kebajikan amal tu tak boleh apa. Tu oleh sebab itu Tok Syekh kalau dia kitab dia tulis bismillah tu di kepala kitab tu. Sebab dia mengambil satu hadis Nabi. Dia hadis Nabi ni ulama ni beramal walaupun sikit, walaupun kecil, walaupun halus. Dia buat. Kita ni padan sikit kecil ya, halus ya. Kita ni kalau patuk lah. Sebab masa pun sikit lagi dah. Tenaga tak banyak dah. Hak sunat tu galak buat hak sunat tu galak buat. Hak makruh tu tinggal lagi lah. Hak makruh tu tinggal. Takutnya kita ni biasa. Hak makruh tu biasa, hak sunat tu tak buat pun tak apa. Tu kita. Allahu akbar. Sedangkan kita nak balik dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita nak bawa? Hak tampung hak fardu tu. Nak tampung hak fardu tu apa? Nak tampung hak fardu tu hak sunat-sunat. Ya. Hak sunat-sunat itulah kita tampung, solat sunatnya, iktikafnya, ya. Apanya itu hak sunat-sunat tu. Ya, mudah-mudahan, ya, bila kita buat hak sunat itu gandaan pahala itu banyak, ya. Sebab itu masa-masa Covid ni, masa-masa Allah bagi sikit musibah ni, banyak zikir kepada Allah. Kalau orang dulu dia ada majlis tolak bala dulu, dia baca doa hujung kampung, tengah kampung, hujung kampung. Ya, mula kampung darat dia baca, baruh dia baca, tengah dia baca. Tiap-tiap minggu buat tolak bala. Baca doa tu. Ya. Kita minsadin ya bila Tuhan bagi sedikit musibah atas kita. Sonok lagi ada. Apa dak Ustaz? Peri belakang. Tu dia. Panjang lagi minta apa Ustaz? Pasal apa? Peri semua. Tu dia. Dia kata musibah ni satu ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu galaklah buat sunat, sedekah, pemberian, di antara, ya,
Nak berjaya hidup ni salah satunya sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Tuhan kata, ya, antara yang utama nak buat kerja amal ni, hak lain ku tak ada, sedekah. Sedekah utama. Bila-bila boleh buat. Banyak sikit tak kira. Orang main kutik ke tak main kutik ke, beri ya. Boleh kat kita. Ya, sebab kalau nak mati dekat-dekat dah. Nak tunggu waktu zuhur mayang tak masuk lagi, tak boleh mayang. Kalau sedekah ni tak masuk waktu, bila-bila bagi ya, bila-bila bagi. Tu sebab Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Buatlah pemberian ni, ya. Pemberian tak mesti dengan duit. Ya, tenaga bagi tenaga. Ya. Sedekah, senyum. Ya. Ya. Apa hadiah anak murid? Iaitu mengaji sungguh-sungguh. Ya. Apa hadiah seorang guru? Ya, dia memberi penasihatan yang sempurna. Itu di antara hadiah. Hadiah bukan mesti bagi duit banyak. Tak mesti, kalau ada bagi, tak ada masalah. Tapi Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul. Itu sebab dalam kitab meriwayatkan, ya, kalau Allah bangkitkan kita balik, ditanya, apa kerja buat kita esok balik ke dunia? Kalau mati, nak balik dunia, apa kerja buat? Kerja buat yang antara utama sedekah nak buat. Hak lain ku tak ada. Sedekah. Sedekah ni banyak jenis. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan, ya, ya, buatlah, ya, benda-benda sunat walaupun dengan bismillah. Sebab kalau kepala kita disebut dengan bismillah dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Berzikir dengan bismillah baguslah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu sebab kalau orang nak berubat pun baca bismillah, ya. Bismillahi kafi, bismillahi syafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, kan payah kan? Ya, embuh air tu insya-Allah, ha. Ustaz, anak saya sawang, Ustaz. Bukan baca apa-apa, baca bismillah lah. Baca 1000 kali tengok bismillah, baca bismillah 1000 kali tengok, padanlah. Masa-masa kita, masa Allah bagi musibah ni, Nabi kata apa dalam sabdaannya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nak nolak daripada keburukan makhluk ni, baca kalimatillah. Kalimatillah ni yang paling hebat Quran. Kalau satu waktu kita baca 2 lap 4 muka surat, 5 waktu habis dah juzuk. Nak cerita je lah, nak cerita ni. Kalau kita boleh buat, beramal, memang suruhlah. Ya, memang boleh buat pun. Satu waktu, satu juzuk kan 10 lap. 10 lap tu tak? 10 lap. Satu waktu 2 lap 4 muka surat. Sebulan COVID habis satu buku Quran. Sebab a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimah yang paling hebat, boleh melindung, difang, boleh menghalang kalimatillah. Kita tak ada baca Quran, bacalah zikir. Zikir tak ada baca. Zikir itu bentuk doa. Ya, boleh juga. Mudah-mudahan dengan duk sajalah. Dengan duk saja. Baca. Ya. Kalau sebulan, lah ni dah COVID 9 bulan ke 7 bulan, 8 bulan. Berapa je lah? 9 bulan. 9 kali 3. Maksudnya 9 kali ya. Hatam Quran ni. Dalam kitab Nabi pun sebut, kalau 100 ayat ada dalam diri kita, nanti menjadi hujah kita pada hari mahsyar esok. Itu satu ayat ya. Kalau satu buku Quran 6,000 lebih, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya. Masa-masa ni kita lapang, kita tak banyak kerja sangat. Ya. Tak pergi kerja teruk sangat masa ni. Buat boleh. Kalau mari masjid itu, kalau tak ada kuliah, baca antara maghrib. Itu sebab Quran yang di masjid tu elok, ya tak bercamuk langsung saya tengok Quran tu.
Tak ada siapa pergi kucing pun dia. Elok ya daripada dulu saya tengok Quran tu. Elok ya. Tak ada siapa nak kucing. Tok siok. Senang, tak payah susun. Kalau pakai guna tu letak atas selang tu gunalah tu menunjukkan gunalah tu. Nama elok ya. Tu nah. Itu sebab takut juga mushaf ni akhir zaman banyaknya mushaf tapi pakai tak pegang pun dak. Kami pakai ni pakai ni lah. Tidak afdal lah, boleh lah tidak afdal. Tidak afdal boleh, tapi tidak afdal. Sebab mushaf tu pegang mushaf tu pahala lagi, tengok kalimah lagi ya yang ditulis ya oleh ahli-ahli Qur'an tu. Alhamdulillah. Itu kalau mula kita baca bismillah. Ya oleh sebab itu kerja buat kita kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah. Bacalah bismillah. Ya. Apa saja baca bismillah kecuali ada perkataan dia datang pula hadis yang lain dia mengecualikan tak boleh baca bismillah. Maka kalau kecuali tak payah istisnai orang panggil, tak payahlah, tak payah baca. Ya nak duduk, ya nak sila, nak melunjau, nak apa baca bismillah. Tak ada masalah, ya. Semua dapat ganjaran pahala, ya. Disebut dengan nama Allah Tuhan yang memberi nikmat-nikmat yang besar-besar. Allah bagi nikmat kita tak pernah yang kecil-kecil, semua besar-besar belaka. Ya, nikmat mata, ya, nikmat sihat yang paling besar iman. Iman paling besar. Kena jaga iman tu, kena tambah iman tu. Tapi iman ni dia suka berkurang. Pada orang awam ni dia suka berkurang. Dia suka berkurang. Lagi berumur lagi nak berkurang, lagi berumur lagi. Kena sekejap ingat mayang sakit pinggang. Pasal apa mayang cepat sangat tak boleh lambat nak kentut. Tu. Buat macam mana? Dah kita pun dah lama dah. 70, 80 tu umur ni padan-padan dah lah dia. 60, 70 Nabi kata tu padan lah untuk kita. 90, 100, 120 nyusahkan orang pula. Nyusahkan orang pula, ya, belaka susah. Bukanlah anak tu tak nak tolong tapi dia pun tak mati-mati lagi. Panjang umur. Ya, dia pun mengepek juga panjang sangat. Padan-padan sudahlah. Walaupun suruh minta panjang umur, suruh sihat, minta panjang umur untuk boleh ibadat. Ya, tapi kalau panjang umur tak boleh nak ibadat, rugi. Ya, rugi sungguhlah. Ya. Sungguh ya takut mati dalam keadaan kehinaan. Takut itulah ya mudah-mudahan ya bukanlah mati kata mati baik ni mesti duduk di masjid matinya idah. Yang kata mati baik ni segala kesudahannya tu baik. Dia ikhlas, dia jujur, sifat mazmumah tu tak ada, ya sifat mahmudah tu penuh kehidupan dia, ya tidak dengki, ya sifat-sifat dalam sifat tasawuf tu, sifat dalam ilmu tasawuf tu disebut tak ada padanya, ya. Mati ni mana-mana pun tak apa, ya mana-mana pun tak apa, asal baik ya. Jangan lepas ambil nama mereka mati. Oh Allah. Kena pula tu 4655. Yang dia ambil kawan dia. Allah kena Ustaz. Dia ambil Jumaat kita tengok Sabtu. Kena sungguh. Kawan malam tadi dalam kubur lah. Pergi ziarah kubur awal. Kena semalam. Aduh padah awak apa? Tak payah cerita lah kena tak kena. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia sudahlah. Gitu ya. Oleh sebab itu Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar kita Allah. Tapi itulah dia. Allah tarik sikit-sikit dah nikmat yang besar-besar Allah bagi kita ni. Dulu makan kuat, lah ni tak kuat dah makan, betul tak? Dulu gigi penuh, makan kunyah apa yang ada. Lah ni tak apa-apa nak kunyah dah. Nasi itu pun tak boleh makan nasi keras, makan nasi lembek dah ni. Bubur, separuh masuk dalam mulut, separuh lagi masuk dalam mangkuk. Tengok. Bukan banyak dah. Tak sungguh. Dah sampai masa. Itulah nikmat Allah tarik sikit. Dulu masa kita beranak, mangkak. Tua esok pun mangkak juga. Dulu masa kita kecil, gigi tak ada. Ni tua, tak ada gigi juga esok ni. Gitulah. Dia balik asal lah. Perangai, begitu juga. Perangai, begitu juga.
Ya. Hak lelaki cara lelaki, hak perempuan cara perempuan. Tengok budak-budak lelaki cara buah lain kok mana. Anak-anak perempuan cara buah kok mana. Esok tua macam tu lah juga. PA tu dia akan kembali seperti juga. Dia keputaran roda. Berpusing balik. Nikmatnya ada ni Allah bagi, Allah ambil sikit suruh kita sedar. Ya. Dulu harta tak ada, nak makan pun jenuh. Lah ni ada nak makan pula tak boleh. Tengok betul tak? Dulu punya carilah ya Allah. Nak makan ni punya cari siang malam pagi petang dengan tenaga duk ada. Lah ni tenaga dah tak ada ada. Harta dah sikit tak boleh pula nak makan, nak guna pun tak apa nak guna dah. Dululah pun tak ada cari-cari boleh beli Honda ekor. Lah ni nak bawa tak boleh dah Honda ekor. Kaki stroke. Nak tekan tak boleh dah. Dah sungguh Tuhan tarik nikmat tu sikit. Sedarlah kita kena sedarlah itu jelah. Nak kata apa? Sudah hebatlah kita ni. Tak kira lah. Nama hebat, mati tak hebat lah. Tak ke bumi lagi, tak hebat lah kita lah. Nama pun hebat, tapi kalau dah mati, jenazah kita duduk belakang tu, orang nak main apa? Jenazah tu bawa main. Orang tak panggil dah. Nama mari. Dah ada orang sama. Jenazah belakang tu, orang kan tak tahu nama dia. Bukan tak tahu pangkat dia, tapi orang panggil jenazah tu main ke depan, kita nak semayang. Dah tak panggil dah nama tu. Tak panggil dah. Tulam dunia. Tu sudah hebat lah dunia ni. Tak lama. Orang panggil jenazah tu main ke depan. Jenazah tu orang tak panggil. Datuk sekian dia main depan. Tak ada. Tu dalam dunia tu. Mati lagi lah. Kawan nak ingat. Seminggu ya kot. Seminggu ya. Setahun. Terlupa dah. Bila mati. Pergi panggil arwah. Ya. Kak Milah lah panggil. Malam ni marilah ke rumah. Kak Milah panggil. Siapa nak arwah? Siapa? Boleh tak ingat tu laki dia tu mati kawan kita. Jemaah sebelah kita dulu. Setahun. Lupa. Allah Akbar. Oleh sebab itu tak hebat kita ni. Bila Tuhan bagi nikmat yang dulu-dulu, yang besar-besar, kita kena ambil nilai. Kena ambil, dalam bahasa lain kita cakna lah. Ya, ambil sungguh-sungguh benda tu sebab Allah akan tarik sikit bagi ingat atas kita. Dan memberi nikmat yang sini-sini. Tuhan bagi hak sini-sini, tu tengok hak sana-sana. Tengok hak sini-sini. Tok Syekh kita pun tulis tengok hak sini-sini. Tu suruh tengok hak sana-sana. Besarnya masjid depa. Tak suruh tengok masjid depa, masjid kita hak dom tak penuh. Dak akhir zaman ni sebab banding gitulah. Kereta demo besar sungguh. Jemaah tak mari juga. Biar kita naik motor kat Pecai 50 pun, tapi setengah jam belum waktu dah ada masjid. Dah ada masjid. Tu untung. Ada mata belalang, tak tentu lagi setengah jam nak boleh duduk masjid. Tak tentu lagi. Kalau nak bayar mata belalang kan sikit 300,000. Kita Honda 50 tak ada hutang pun. Beli tahun 80 dulu. AAT duk pakai tu sampai lah ni. Mak agak pun nak putus lah. Duk pakai tu lah. Tapi setengah jam sebelum masuk waktu dah boleh dah itikaf. Alhamdulillah. Macam Sayyidina Sa'ban, dia bukan ada harta pun. Sayyidina Sa'ban ni Nabi cok dia tu syurga. Harta tak ada, mewah tak ada. Tapi Nabi cok dia syurga. Ya, Sayyidina Sa'ban ni tuan-tuan, dia jemaah ni tak nak tinggal. Suatu hari bila Rasulullah jadi imam, tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri. Sayyidina Sa'ban tak sampai. Rasulullah kata, tunggu saat nak kita sembahyang subuh ni, tunggu saat. Besoknya Sayyidina Sa'ban ni sampai. Sayyidina Sa'ban ni jenis orang datang masjid, dia duduk, dia intikaf, dia sembahyang sunat, dia intikaf. Rasulullah tengok dia ada, dialah tu, adalah tu. Subuh sudah tak datang. Dia kata ke sahabat, nantilah kita tunggu saat kok dia lewat ada masalah ke. Nak sampai siang dah. Elok nak siang tak sampai-sampai dia. Rasulullah kata sembahyang subuh lah kita. Sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh Rasulullah kata jomlah kita ke ziarah. Tu guna jemaah ni. Bila sahabat kita tak datang, kita tanyalah mana dia, kahwin ke dia. Tanya lagi tu.
Sungguh kadang-kadang kahwin ni pun tak mari jemaah juga. Tak sungguh. Gena tak mari jemaah, baru nikah. Lah, kenapa baru nikah tak ada jemaah ke? Tak bukan tak boleh ustaz. Bini tak rasi lagi rumah baru. Sebab takut musang. Pula dah ingat budak-budak kan takut musang. Manja. Itulah kita umur 70, dia umur 30. Pelajar benar cari tu. Mula nak pergi jemaah tak boleh, dia tak kai. Bang. Orang bang ni masjid, dia bang di rumah. Ni payah juga, tak sungguh. Saya bukan tak bagi tuan-tuan kuih. Kalau tak ada rumah, kahwin lah. Jangan tak kahwin. Kahwin. Ni nak bang ke nak berhenti terus ha? Berhenti terus dia. Kalau insya berhenti terus dia. Kobik kali lama-lama. Dia lah ni tidur ni, Kobik tidur ni, maghrib ni tidur. Pesek iblis dah. Tidur lah maghrib. Ni insya bangun ha. Dia tahu kita nak balik ha. Tak boleh lama lah, tak apa lah. Okay. Saban, dia tak mari subuh tu. Lepas maya Rasulullah pergi ziarah dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Sampai di rumahnya, riwayat kata nak sampai ke rumah Sa'ban tu, Sa'abdal Duha baru sampai rumah Sa'ban. Perjalanan daripada Nabawi tu, nak sampai ke rumah Sa'ban tu, Sa'abdal waktu Abdal Duha. Waktu duha ni kalau sekarang ni masuk 7.32 masuk dah duha. Tu awal masuk duha. Abdal duha ni waktu syuruk sebelum zuhur. Tengah-tengah tu nya Abdal duha. Abdal duha tu di antara syuruk dengan waktu zuhur. Tengah-tengah tu Abdalnya kita sembahyang duha. Riwayat kata Rasulullah dan sahabat berjalan tidak laju. Rasulullah bukan laju berjalan seperti mana turunnya bukit. Ya, Rasulullah tidak cepat dan tidak lambat. Tu pun Rasulullah sampai ke situ sewaktu Abdal duha. Riwayat menyebutkan 1 ke 3 jam perjalanan. 1 ke 3 jam perjalanan baru nak sampai ke rumah Sa'ban. Bila sampai rumah Sa'ban, bertemu dengan isteri Sa'ban. Ya, isteri Sa'ban kata, "Ya Rasulullah, Sa'ban telah bertemu Allah. Dah kami uruskan dah kepemuian dia. Selesai dah." Rasulullah kata, "Wahai isteri Sa'ban, ya Allah bagi syurga kepada Sa'ban." Isteri Sa'ban terkejut. Isteri Sa'ban kata, "Wahai Rasulullah, sebelum dia meninggal dia ada menyesal." Dia sebut, ya dia menyesal, dia menyebut aku sesal, dia kata. Sebab tak apa jauh. Ya, tak apa jauh, dia kata aku menyesal tak apa jauh. Yang kedua, aku menyesal tak bagi hak elok. Yang ketiga, aku menyesal tak bagi habis. Ya Rasulullah, kenapa si Sa'ban ni kata benda tu? Rasulullah kata, "Wahai isteri Sa'ban, ya dia sebut tu tak berapa jauh tu, dia kata dia misai. Rumah dia dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu tak jauh sangat. Sepatutnya jauh lagi baru pahala banyak." Maksudnya gitu. Oh, tu dia Tu pun dia istiqamah datang jemaah. Allah. Dia bukan ada kenderaan macam kita. Kita ada ke Honda Accord, ya. Exia. Kancil, rusa semua ada, ya. Dia tak ada. Yang kedua, dia menyesal kerana tak bagi yang elok, tak bagi yang baru. Suatu pagi dia lagi jemaah. Dalam perjalanan, dia sejuk, dia patah balik, dia ambil baju selai lagi, dia pakai. Bila tengah jalan jumpa satu orang susah, kesejukan. Dia pun nak pergi masjid, tak sampai sebab sejuk sangat. Dia bagi hak yang di luar tu. Baju di luar tu dibagi dekat sahabat tu. Bila dia bagi kat sahabat tu, itulah dia menyesal. Dia kata sepatutnya aku bagi hak cantik, hak lawa, hak luar tu tak apa lawa lagi. Kan banyak baju pun. Kita banyak baju. Mari masjid pun kadang-kadang pakai baju perak ya. Pakai baju perak ya. Yang ketiga, menyesal tak bagi habis. Suatu petang, satu masa dia duduk. Ada susu segelas dengan biskut 3 keping. Biskut 3 keping. Bila orang susah mari, dia bagi 2 keping, dia kat dia sekeping. Susu seorang setengah dia bagi. Dia kata aku menyesal tak bagi habis. Kalau kita menyesal bagi, tu kita. Sayyidina Sa'ban menyesal bagi 2. Sepatutnya dia kata dia bagi 3, menyesal. Tu Sayyidina Sa'ban, Rasulullah kata dia jamin syurga Sayyidina Sa'ban sebab istiqamahnya dengan ibadah. Ya. Tak jemaah tu. Takat dulu jadi ya.
Muazzin pun 3 kali dah buka pintu nak bang. Oh marah. Kerja dia, kerja bang dia. Tak apalah. Jangan marah dia, kerja dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah tekat ni. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi. Allahumma a'inna bil ilmi wa janna bil hilmi wa akmina bit taqwa wa jammina bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.